teknologi maklumat impak kepada perpaduan bangsa. Sebelum tu, korang tahu tak apa kaitan ICT dan perpaduan bangsa? Meh nak share. ICT atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah salah satu penyumbang terbesar dalam penyatuan bangsa tau. Hal ini kerana ICT digunakan secara meluas sebagai alat perhubungan. ICT tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja tau, tetapi ia juga melibatkan telefon, televisyen, aplikasi dan sistem satelit. ICT juga membuka ruang dan peluang untuk menjalinkan hubungan dengan lebih menyeluruh dalam pelbagai bidang tanpa batasan. Dah tahu kan? Oh, dah tahu maksud ICT apa pula impak positif ICT ni? Yang pertama, ICT membantu sesetengah komunikasi menjadi lebih efisien. Contohnya, kita mampu berinteraksi secara dalam talian melalui beberapa aplikasi tertentu seperti Microsoft Teams, Google Meet, Facebook dan sebagainya ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Yang kedua pula ialah ICT digunakan pakai sebagai medium untuk mempromosikan budaya warisan. Sebagai contoh, melalui aplikasi TikTok, anak-anak seni mengetengahkan tarian-tarian tradisional untuk dipamerkan bukan sahaja kepada orang kita, malah kepada seluruh dunia. Yang terakhir ialah kuasa viral. Orang ramai turut menggunakan ICT untuk membantu masyarakat yang berkeperluan. Terdapat individu yang menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mengumpul dana bagi membantu pihak-pihak tertentu. Contohnya, Ustaz Abid Liu membantu orang susah tanpa mengira bangsa dan agama. Wah, banyak juga impak positif pada ICT ini. Tapi jangan lupa, ia masih memberi impak yang negatif. Salah satunya ialah penggunaan ICT secara tidak berhemah akan memberi pengaruh yang buruk kepada masyarakat, malah mengunggap perpaduan bangsa dan negara. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kerap sekali kita dapati tentang isu rasis yang dikabarkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Isu rasis ini sering dikaitkan dengan perbalahan antara pelbagai pihak seperti pihak A dan pihak B. Oleh itu, jika kita terus memandang enteng akan perkara ini, perbalahan, kemusnahan dan pembunuhan akan berlaku dalam kalangan kita. Selain itu, semakin bertambah maju teknologi itu, semakin bertambah juga jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan oleh seorang penggodam atau nama lainnya hacker yang mencuri maklumat seseorang individu lain seperti nama, tempat tinggal, nombor telefon dan nombor kod pengenalan untuk digunakan demi kepentingan sendiri. Seterusnya, dalam kalangan COVID-19 yang melanda dalam negara kita dan luar negara, penggunaan telefon pintar dan laptop sering digunakan. Namun, penggunaan kedua-dua peranti ini dalam masa yang lama akan mengakibatkan tekanan kepada pengguna. Malah, mungkin memberikan penyakit mental seperti kemurungan. Masalah yang berlaku ini akan membantukan perhubungan dan perkembangan sosial kerana kurangnya pergaulan dengan manusia yang lain. Kita sepatutnya rasa bertuah dapat menggunakan kemudahan ICT. Namun janganlah kita sewenang-wenang menggunakannya. Terdapat beberapa perkara yang perlu dihindari dalam penggunaan ICT. Pertama, menceroboh privasi seseorang tanpa izin seperti hacker atau penggodam sehingga dapat merugikan mangsa dari segi identiti dan juga wang. Kedua, isu plagiat dalam pembelajaran, perniagaan dan sebagainya. Ketiga, pemanipulasian teknologi dari segi gambar, video dan juga suara seperti Photoshop. Yang terakhir, eksploitasi wanita seperti menjadikan gambar-gambar wanita seperti bahan lucak untuk memuas nafsu. Kalau semua nak tahu, dalam penggunaan ICT pun kena ada etika dan peradaban. Apa yang dimaksudkan tentang etika dan peradaban ni? Jom, mari saya terangkan. Secara umumnya, dari segi etimologi, etika yang dikenali sebagai ethos dalam bahasa Yunani
merujuk kepada hukum, adat resam, adab, tradisi, budi pekerti dan sebagainya. Istilah bagi etika ini dapat disimpulkan sebagai kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Apa pula yang dimaksudkan tentang peradaban? Secara ringkasnya, peradaban merujuk kepada tingkah laku atau tata susila yang baik yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Selain itu, terdapat 4 peraturan penting yang menjadi elemen dasar dalam etika dan peradaban penggunaan ICT. Antaranya, peraturan yang pertama, ingat komunikasi sesama manusia. Kedua, ikuti piawaian kelakuan online seperti yang diikutkan dalam kehidupan sebenar. Yang ketiga, ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Dan yang terakhir adalah hormati masa orang lain. Kesimpulannya, kita dapat menyaksikan bahawa terdapat banyak manfaat yang kita peroleh sejak kedatangan ICT di negara kita. Akan tetapi, tidak kurang banyak yang juga impak negatif yang menghantui pengguna ICT. Oleh itu, semua pihak mestilah memainkan peranan penting agar ICT dapat dikuasai oleh semua dan segala impak negatif dapat dielakkan. Oleh itu, kita perlu sama-sama berganding bahu agar sebuah pengguna ICT menjadi lebih maju dengan mengelakkan unsur-unsur negatif dalam ICT. Semoga perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan penggunaan ICT dapat digunakan dengan selamat.